Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. 各位弟兄姐妹早安， Kita bersyukur hari ini kita sehat. 感谢主，今天我们还是健康。 Karena seandainya hari ini kita kurang sehat, tidak sehat, tentunya kita ada di rumah dan kita ibadah online. 如果我们不注意健康，我们可能会待在家里，就是参加线上的一个聚会。 Tapi anugerah, jikalau hari ini kita sehat, kita boleh datang ke rumah Tuhan untuk beribadah. 但这个就是上帝的恩典，如果我们健康，可以来到上帝的殿中聚会。 Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membaca firman Tuhan. Saya ajak kita membaca di dalam Filipi pasal 3 ayat 1 hingga ayat 11 yang akan dibaca di dalam versi bahasa Mandarin. 所以今天我们要翻开腓立比书第3章第1到10节，我们单单用中文阅读。来，弟兄们，我还有话说，你们要靠主喜乐。我把这话再写给你们，与我并不为难，与你们却是妥当，应当防备权类，防备作恶的，防备妄自行格的。 因为真受隔离的，乃是我们自以神的灵敬拜，在基督耶稣里夸口，不靠着肉体的。即使我也可以靠着肉体，若是别人想他可以靠着肉体，我更可以靠着了。我第8天受隔离，我是以色列族。 便雅悯支派的人是希伯来人所生的，希伯来人是律法说我是法利赛人，就热心说我是逼迫教会，就律法上的义说我是无可指摘的。只是我先前以为与我有益的，我现在因基督都当作有损的。 不但如此，我也将万事当作有损的，因我以认识我主基督耶稣为至宝。我为他已经丢弃万事，看作永途，为要得着基督，并且得以在他里面，不是有自己因律法而得的义，乃是有信基督的义。 就是因信神而来的义，使我们认识基督，晓得他复活的大能，并且晓得和他一同受苦，效法他的死，或者我也当已从死里复活。 Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, pada hari Minggu ini kita akan merenungkan tema mengejar kebenaran. 我们今天要思想的话题主题就是追求正义。 Di dalam kehidupan kita setiap hari, di dalam pemikiran kita sudah ada sebuah konsep paham bahwa jikalau kita ingin meraih sesuatu, maka kita harus berjuang, kita harus tekun, kita harus bahkan membayar harga dengan kerja keras. 在我们的观念，如果我们想追求每件事情，必须要有毅力，必须奋斗。 Jikalau kita ingin sukses dan berhasil, maka kita harus bertekun dan berjuang untuk meraihnya. 所以，如果我们想成功的话，必须有毅力，必须很勤劳。 Dan tanpa sadar kita pun akhirnya memiliki pemahaman kalau untuk selamat maka kita pun harus berupaya. 所以我们不知不觉就觉得想得到救恩，也必须付出代价。 Karena kita sudah terbiasa di dalam dunia ini tidak ada yang gratis. 因为我们习惯在世上没有摆设的午餐或者免费的。 Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, perikop yang kita baca hari ini mengajarkan kepada kita 就是今天我们所阅读的经文教导我们， bahwa keselamatan itu adalah sebuah anugerah. 那就是救恩是恩典。 Sangat berbeda ketika kita ingin sukses, ketika kita ingin berhasil, ketika kita ingin mendapatkan nilai yang bagus, maka kita harus berjuang. 所以，跟我们如果想得到成功，想得到好的分数的话，我们必须奋斗。 Nah,
Pasal 3 ini ditulis karena latar belakang adanya ajaran-ajaran yang salah di tengah jemaat Filipi. 所以这一段经文写出来，是因为在会友中有这些不对的一个教导。 Dan karena itulah Paulus berkata dalam ayat 1a, akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah di dalam Tuhan. 所以保罗在第一节那边就是说，我还有说你们要靠主喜乐。 Kalau kita melihat sepintas ketika ia berkata akhirnya saudara-saudaraku, seolah-olah dia mengakhiri sebuah isi suratnya. 所以如果我们说他中文是用我还有话说，那好像是做一个结束。 Tetapi sebenarnya di dalam suratnya yang lain kadang-kadang kata akhirnya pun dia pakai di tengah-tengah kalimat. 所以，但是如果我们看其他的经文，这个还有话说的话，有时候是用在这个经文的中间。 Jadi sebenarnya ayat 1 ini adalah mendahului untuk ayat-ayat berikutnya yang mau ia sampaikan kepada jemaat Filipi. 所以这个不是成为一个末了，我是尾巴，但是他下一句要说的一个开始。 Ketika Paulus berkata, bersukacitalah di dalam Tuhan. 当保罗说你们要靠主喜乐， Kata-kata ini bukan hanya sekedar sebuah slogan atau sekedar menghibur atau kata-kata klise, bersukacita di dalam Tuhan. 所以这一句话不单单是口号，我说好像是安慰之话，但是真的我们要在主里喜乐。 Tetapi di sini Paulus ingin mengingatkan jemaat Filipi, bersukacitalah karena sekarang kita sudah di dalam Tuhan. Sekarang kita sudah itu status kita, posisi kita, sekarang kita sudah menjadi milik Tuhan. 但是他要说要在主里面喜乐，因为我们已经正在主里了，我们已经属于主的人。 Sehingga di dalam ayat 1b dia mengatakan, aku menuliskan ini kepadamu tidak berat bagiku. 所以他下一句就说：“我把这话再写给你们，与我并不为难。” Akhirnya aku terus mengulang-ulang menyampaikan ini kepadamu dengan tidak jemu-jemu. Bersukacitalah karena kita di dalam Tuhan. 但是我一直不断的向你们说这一句话，就是你们要在主里喜乐。 Jadi ingat sekarang status kita, posisi kita sudah ada di dalam Kristus. 所以要记得我们的身份。 我们的情况已经在主里。 Nah, kenapa Paulus menekankan hal ini Bapak Ibu? 为什么保罗强调这一点呢？ Karena tadi ada ajaran-ajaran sesat yang mulai muncul di tengah-tengah jemaat. 因为在会友当中开始有异端。 Bagaimana supaya kita orang Kristen hari ini terus hidup di dalam kebenaran yang sesungguhnya, Injil yang sesungguhnya. 所以我们基督徒如何到今天还是仍然活在真理或者正义当中呢？ Yang pertama adalah kita harus waspada terhadap ajaran palsu, ajaran yang tidak menyelamatkan. 所以第一，我们要防备，要谨慎，这些就是不对劲儿的一个教导或者异端。 Kalau kita baca di dalam ayat yang kedua saja, di sana Paulus mengucapkan kata hati-hati itu 3 kali. 所以在第2节那边，保罗已经说了3次，中文就是用防备。 Dia berkata yang pertama, hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, dan hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. 所以在那边就是说3次防备，防备权类，防备作恶的，还有防备妄自行理的。 Kenapa sampai 3 kali dalam satu ayat Paulus mengulang kata hati-hati, hati-hati, hati-hati? 为什么在这一节的话，他一直重复3次，一直在说防备？ Karena Paulus mengingatkan mereka bahwa jemaat itu sedang ada di dalam bahaya. 因为保罗一直在提醒会友，一直在风险，就是在危险之中。 Bahayanya apa? 什么危险呢？ Dia melihat ada anjing-anjing, ada pekerja jahat, ada penyunat palsu. 所以他说，防备什么呢？就是因为有权类，还有这个作恶的，还有就是妄之行格的。 Bapak Ibu, bagi orang Romawi ya,
kata yang dipakai di sini itu di dalam Alkitab anjing-anjing adalah anjing liar. 所以对罗马人的话，这个犬类真的是野狗。 Bagi orang Romawi juga anjing liar itu adalah anjing yang tidak dipelihara, anjing yang tidak dipedulikan, terserah mau hidup bagaimana, mau makan, mau tidak, hidup di mana aja, pokoknya hidup di jalanan tidak dipedulikan. 所以这个野狗的话，没有主人，也没有人理它们，都是在街上活着。 Dan bagi orang Israel, istilah anjing itu disebutkan untuk orang yang bukan keturunan Israel. 所以这个野狗的话是名称是给以色列人之外的名称。 Jadi istilah anjing di sini adalah istilah yang merendahkan. 所以完全是看不起，就是很卑微的。 Kemudian di sini lagi Paulus mengatakan hati-hati terhadap selain kepada anjing itu, kepada pekerja yang jahat. 所以保罗后来也是说防备作恶的。 Jadi di tengah-tengah jemaat Filipi itu ada para pengajar, ada para pengajar disebut bekerja melayani, tapi sesungguhnya mereka itu jahat. 所以在他们当中，有些人好像做一个培训或者教导，但是原本他们是作恶的。 Kemudian dikatakan penyunat yang palsu. 这个还有再说，就是妄自行格的。 Nah, di dalam bahasa Alkitab, kata yang dipakai di sini adalah penyunat. 所以在这边就是妄自行格的。 Tidak memakai kata memotong dengan melingkar, tetapi memakai kata yang memiliki arti memotong kecil-kecil, seperti orang memutilasi. 就是好像是切成就是小块小块的那种，好像就是使人把所有的身体就把它切割剥 Jadi 开那样。 sadis banget. Paulus mau bilang, di tengahmu itu loh ada seseorang pekerja jahat yang ingin memutilasi kamu, memotong kecil-kecil. 所以他在说这种行动是非常恶劣的，就是在他们当中有人要把这个会友就是切成一块一块的那种。 Kenapa semua Paulus mengungkapkan hal ini? 为什么保罗述说这些呢？ Karena di jemaat Filipi itu ada orang-orang Yahudi yang sudah menjadi Kristen. 所以在这个腓立比的会有已经成为基督徒的 Tetapi 犹太人， mereka itu masih dipengaruhi oleh ajaran-ajaran mereka yang lama sebelum mereka menjadi Kristen. 所以他们还是被旧的一个教导所影响的。 Apa itu ajarannya? 什么旧的教导呢？ Kalau kamu sudah jadi Kristen, kamu itu harus disunat. 如果你成为基督徒，你还是要行割礼， Harus rajin berpuasa, harus berbuat baik. 还是很殷勤的矜持，还是 Kalau 很殷勤的 enggak, 做善事。 kekristenanmu itu tuh kurang afdol. 不然的话，你成为基督徒还是缺乏不足的。 Kekristenan kamu tidak sempurna, kamu harus berbuat baik. 所以，如果你没有做慈善或者善事的话，你做基督徒不完整的。 Jadi tidak hanya sekedar percaya kepada Injil Yesus Kristus, tidak. 所以不单单信福音。 Nah, jadi ketika mereka berbuat baik, mereka berbangga dan mengatakan, aku saleh kan? Aku lebih rohani kan daripada kalian semua? 所以当他们做善事，他们就自以为骄傲，就觉得我是一个自在的人。 Sehingga mereka bisa berkata, tuh aku bisa masuk surga karena aku saleh. Karena aku rajin berbuat baik, karena aku rajin beribadah. Makanya aku masuk surga. Tapi kamu kan jarang ibadah, malas, gak baca Alkitab, gak bisa masuk surga. 所以他就是可以说我是一个自在的人，很殷勤的做崇拜等等，你们没有，所以我有资格进天堂。 Jadi ajaran ini penyesatan, makanya sampai Paulus mengatakan hati-hati, hati-hati, hati-hati. 所以这个的话就是迷惑了会友，所以保罗一直说了小心防备防备。 Nah, kalau kita hubungkan dengan kehidupan kita hari ini, 如果跟我们的今天的生活有关联， kan kita tidak pernah mengajarkan harus disunat kalau menjadi orang Kristen. Karena dulu orang Yahudi itu tuh disunat. 所以我们没有教导，如果我们要成为基督徒，必须受隔离，因为犹太人是那种的。 Tanpa sadar kita memiliki satu pemikiran. 但是我们无意中，我们有一个想法。 Kalau aku taat, kalau aku setia, maka Tuhan memberkatiku. 如果我遵守，如果我忠心的话，上帝会祝福我。
Kalau aku setia melayani, aku rajin ke gereja, maka hidupku dibuat lancar oleh Tuhan. 如果我很忠心的服侍主，上帝会使得我的生活顺利， Karena Tuhan tidak mungkin memberikan gratis dong. 因为上帝不可能给我们白白的， Aku 是免 harus 费的。 mengerjakan bagianku juga, berbuat baik, rajin memberi persembahan, menolong orang supaya Tuhan memberkatiku. 所以我必须做我的份，那就是什么？就是服侍啊，或者侍奉啊，各种各样，所以让上帝祝福我。 Pemikiran ini salah dan menyesatkan. 其实这个想法是错了。 Kalau kita punya pemikiran ini, maka akhirnya kita sangat mudah kecewa kepada Tuhan. 如果我们这种的想法，我们很容易对上帝 Kita 感 mudah 到灰 meninggalkan 心， Tuhan. 我们很容易离开上帝。 Kalau kita sakit, kita mudah menuntut Tuhan. Tuhan, kenapa sih Tuhan buat aku sakit? Bukankah aku udah rajin melayani? Bukankah aku sudah memberi persembahan? Bukankah aku sudah melakukan lebih dari yang lain? Kenapa Tuhan aku gagal? Kenapa Tuhan buat aku seperti ini? 所以，如果我们生病，我们会问上帝：为什么你害我这种？我不是已经很殷勤的侍奉你，很殷勤的奉献给你？ Kenapa Tuhan membuat aku gagal? Kenapa Tuhan tidak memberkatiku? Bukannya aku sudah menjalankan semua perintah-Mu? 我就是已经按照你的话施行出来，你为什么不使我成功呢？ Bapak Ibu yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， kita selamat bukan karena kita saleh. 我们得救不是因为我们是虔诚的人， Kita sukses, kita diberkati Tuhan bukan karena kita udah rajin ke gereja dan melayani. 我们成功是不是因为我们已经很殷勤的侍奉上帝，很 Tapi 殷勤 Paulus 来到 berkata, 教会。但是保罗说， Bersukacitalah di dalam Tuhan. 他是要在主里喜乐。 Kita beribadah, kita melayani, kita rajin membaca Alkitab, kita rajin berdoa karena kita sudah di dalam Kristus. 我们很殷勤的侍奉，很殷勤的来崇拜，是因为什么？因为我们已经在主里。 Karena setangguh apapun kita berjuang supaya kita masuk surga, tidak akan pernah bisa. Karena tidak ada seorang pun manusia yang bisa memenuhi standar dan kesempurnaan Allah. 因为无论我们都怎么奋斗的话，克服要做各种各样的，没有一个人可以达到天堂的一个标准，上帝的标准。 Jadi hari ini kita ke gereja beribadah karena kita mau bersyukur. 其实我们今天来到聚会，是因为我们要感谢主， Tuhan sudah memelihara kita. 上帝已经养活我们， Kita tidak bisa berkata, oh karena aku jaga makan. 就是因为我吃。 Ya kita memang perlu juga berhikmat menjaga makan, tidak boleh sembarangan. 当然我们也是要有智慧，怎么吃的对。 Tetapi usaha keras kita, perjuangan kita, ketekunan kita tanpa Tuhan, maka semua itu Bapak Ibu sia-sia. 但是就是我们的毅力的话，无论我们是多努力的话，如果没有上帝，一切都是空白 Yang 的。 kedua, 第二点， bagaimana supaya kita tetap ada di dalam kebenaran yang sejati? 我们如何还是仍然活在这个正义真理里面呢？ Adalah kita harus memahami kebenaran itu dan ketika kita memahami maka pola pikir kita, cara pandang kita berubah. 所以我们必须了解这个正义或者真理，那使得我们的想法都改变了。 Artinya kita harus memiliki pemahaman kebenaran yang sejati. 所以我们要有真正了解正义的。 Ketika kita sudah memiliki pemahaman kebenaran Injil Kristus yang benar, Saya- itu akan mengubah pola pikir kita. 所以让我们真正了解正义是什么，就是福音是什么，会改变我们的想法。 Seperti Paulus. 好像保罗， Jadi artinya kalau dulu kita ingin beribadah, kita berpikir kita bisa menyuap Tuhan, tapi ternyata tidak, semua karena anugerah. 所以如果我们以前因为我们的聚会可以把它献给上帝成为红包，但是现在我们说是因为在主里我们敬拜。 Nah, jadi setelah Paulus memahami kebenaran itu, maka itu mengubah seluruh cara pandang hidupnya. 所以当保罗了解所有的正义的话，改变他的生活的方向。 Kalau dulunya pencapaiannya secara manusia dia banggakan, sekarang dia berkata itu semua sampah bagiku. 如果他以前所得到他可以达到的
那些阶段，他自以为很骄傲，现在他把这一切称为有损的。 Ketika pengajar-pengajar palsu itu mengajarkan yang sesat dan merasa diri mereka itu lebih rohani, lebih baik, Paulus mengatakan, aku lebih lagi loh kalau aku mau berbangga. 他说，当这些就是教导不义的人的话所说的，他说我超过他们，比他们更好。 Paulus bilang, aku ini ya disunat di hari ke-8, masih kecil. 所以他说，我第8天受隔离， Kemudian aku ini bangsa Israel. 我是以色列族。 Di dalam bahasa Alkitab itu lebih jelas, suku, ras Israel. 所以他说，我是以色列族。 Kemudian dia berkata lagi, aku ini orang Ibrani asli, bukan campuran. 而且我是正统的希伯来人。 Karena ada orang Yahudi yang kurang diterima oleh Israel. 所以有些犹太人的话，以色列人不怎么接受。 Orang Yahudi yang tinggal di Samaria. 就是住在撒玛利亚的犹太人。 Ketika kota Samaria direbut oleh Asyur, 所以当这个亚述王的时候 maka 斗旗， Asyur memasukkan beberapa bangsa-bangsa di tengah-tengah kota Samaria itu sehingga orang Yahudinya bercampur dengan bangsa-bangsa kafir. 所以亚述王的话故意就是派一些部落的话在他们当中，所以他们就是所谓的混杂。 Dan karena itu orang Israel asli hanya melirik sebelah mata kepada mereka. Kamu bukan asli, kamu udah campuran, jadi kamu bukan orang Yahudi. 所以正统的犹太人的话看不起这些混杂的撒玛利亚人，因为不以为他们 Paulus 是犹太人。 berkata, kalau engkau berbangga, aku ini orang Ibrani asli loh. 如果你们敢为骄傲，我是正统的希伯来人。 Kemudian itu ayat 5 dia bilang lagi, aku ini suku Benyamin. 而且他说我是便雅悯支 Kenapa 派， dia bangga dengan suku Benyamin? 为什么他敢为骄傲 Karena 呢？ nenek moyangnya Yakub dan Yakub itu punya 2 istri dan yang paling dia sayang adalah Rahel. Dan Rahel itu memperanakan Benyamin. 所以因为他雅各的话有2个妻子的话，然后呢拉黑的话，后来生下来这个便雅悯。 Jadi Benyamin itu adalah lahir dari istri yang paling dicintai oleh nenek moyang mereka. 所以这个便雅悯的话生下来是由就是他们的祖宗所爱的。 Kemudian raja pertama orang Israel adalah Saul dari suku Benyamin. 那后来第一个王是扫罗，也是从便雅悯支派的。 Kemudian suku Benyamin ini adalah suku yang setia yang tinggal di kerajaan Yehuda ketika kerajaan sudah terbagi dan mereka masih memiliki bagian boleh dikatakan setia dan dekatnya tinggal di dekat Yerusalem, 而且 pusat ibadah 他们 Israel. 这个便雅悯都还是住在耶路撒冷的附近，而且犹太王的时候分裂的时候，他们还是在里面。 Kemudian dia berbangga lagi, aku ini orang Farisi. 他说我是法利赛人， Dari sekian kelompok agama yang ada di tengah-tengah agama Yahudi yang paling dibanggakan dan terhormat adalah golongan Farisi. 就这种所有的这个宗教的领袖最受尊重的，就是什么法利 Karena 赛 orang 人。 Farisi itu terkenal kesalehannya, ketaatannya, kerohaniannya kepada aturan-aturan hukum agama. 因为他们非常很遵守这个立法，他们被称为就是很虔诚的。 Kemudian ayat 6 dia mengatakan tentang kegiatanku aku penganiaya jemaat. Dia bangga. 就是好像我所做的，就是我很热心的说，我是逼迫 Kenapa? 教会。 Karena dalam bahasa Alkitab kegiatan di situ memakai istilah semangat. 所以在这边说热心的意思是说，就是中文热 Aku 心 ini 啊，是 semangat 对。 menganiaya jemaat. 我是 Dulu. 以前 Kenapa? 我很热心的逼迫 Karena 教会， sebelum aku percaya Yesus, aku berpikir agamaku itu agama adalah yang benar. Dan ketika ada orang Kristen itu menentang ajaran agamaku, maka aku paling semangat untuk membunuh orang-orang Kristen yang bertentangan dengan ajaran agamaku. 所以因为之前的话，我认为我的宗教是最对的，所以当我看到基督徒的话，我非常热心 Jadi 的 dia mau 逼迫他们 berkata, aku orang paling fanatik dan paling radikal dengan keyakinanku. 所以我对我所信的，我是最极端的。 Tapi ayat yang ke-7 ada kata tetapi. 在第7节那边，在那边记载说，只是 Jadi ketika dia membandingkan dulu tetapi sekarang aku udah berubah. 但是他做一个比较，之前
只是现在我已经改变了。 Jadi semua yang kubanggakan tadi, aku disunat, aku suku Israel, aku orang Benyamin, aku adalah Farisi, itu semua dahulu aku banggakan, sekarang itu bagiku sampah. 所以先前我敢为骄傲的，我是以色列族，我是法利赛人，各种我是便雅悯支派的话，那是以前，现在把它当作有损。 Semua prestasiku, semua pencapaianku ketika aku belum percaya, dulu ku banggakan. Dulu bagi saya itu merupakan kebanggaanku karena aku diakui di mana-mana. Tapi sekarang setelah aku kenal Kristus, itu sampah, nggak ada artinya. 所以我之前敢为骄傲的，但是现在我以为当作有损的。 Kenapa? 为什么呢？ Karena dengan mengenal Injil Yesus Kristus, cara pandangnya diubah. 就是因为他认识基督，他的福音的话，他的想法改变 Bapak 了。 Ibu yang terkasih, 亲爱的弟兄姐 ketika 妹， kita memahami kebenaran Allah, 当我认识他的真理， anugerah di dalam Yesus Kristus, 就是在主里的恩典， maka falsafah hidup kita, konsep kita, paradigma cara berpikir kita berubah total. 所以我们的生活观、我们的想法，一切都改变了。 Kalau dulu kita suka membanggakan apa yang menjadi prestasi kita, apa yang kita raih, apa segala sesuatu menjadi kebanggaan. Setelah kita mengenal kebenaran, kita tahu, oh itu semua hanya anugerah, bukan karena aku, bukan karena aku. 如果我们以前得到的成功，我们得到的一切的话，敢为骄傲，现在就是我们知道这一切都是上帝的恩典。 Orang yang mengenal kebenaran yang sejati, 一个人如果认识正义或者真理， ketika dia sukses, ketika dia berhasil, ketika dia di puncak, 当他成功，他达到最高峰的时候， dia bisa berkata seperti Paulus, 他可以像保罗说的， bagiku itu sampah. 这一切都是有损的。 Tapi yang nomor satu adalah 但最主要，第一 mengenal Yesus Kristus. 就是认识基督耶稣。 Bapak Ibu yang terkasih, 亲爱的弟兄姐 ketika 妹， kita sudah mengenal Kristus, mengenal Injil, 当我已经认识基督、认识福音， ketika kita sudah tahu bahwa semua karena anugerah, 就是这一切都是恩典。 apakah masih ada sesuatu yang patut kita banggakan? 难道还有某一件事情使得我们骄傲 Jikalau 吗？ kita tahu itu keselamatan adalah anugerah, 如果我们知道救恩就是恩典， keberhasilan adalah anugerah, 那成功也是恩典， pencapaian adalah anugerah, 我们一切所得到的也是恩典， kepintaran adalah anugerah, 智慧聪明也是恩典， kesuksesan adalah anugerah. 成功也是恩典。 Apakah masih patut kita berkata dan berbangga karena aku? 我们还是敢为骄傲，指 Itulah 的 yang 说 dialami 是因为我， Paulus. 这就是保罗所 Semua 经历到的 pencapaian。prestasi yang dulunya dia banggakan, sekarang sudah tidak. 就是先前他敢为骄傲的达到的阶段的话，现在是已经没有了。 Ketika kita tahu bahwa semua hanya karena anugerah, 当我们知道一切都是恩典， maka yang ketiga, 第三点， kita akan rindu untuk semakin mengenal Kristus. 我们更切慕认识基督。 Yang ketiga adalah mengenal Kristus dan semakin serupa dengan Dia. 就是第三点，就是认识基督，而且晓得他的复活的大 Kata 能 yang。dipakai Paulus di sini adalah bukan mengenal dengan pengetahuan, memahami secara kognitif, memahami dengan pikiran, dengan otak, dengan 所以这个认识的话，并不代表用我们的知识， knowledge. 对，用我们的 Bukan. 逻辑认识基督，不是。我知 Kalau 道， misalkan saya ditanya, kamu kenal Ibu Kartini? Oh kenal, tahu. 如果有人问我，你认识这个嘎迪尼妇人吗 Wah,？我认 siapa 识， dia perintis yang membuat wanita bisa bersekolah. 就是他使得印尼的妇 Tahu 女就是复兴起来 Tapi，我 engkau 知道。 mengenalnya? Enggak. 但是我真的 Makanan 认识 favoritnya 他， apa? 我不 Warna 认识。 kesukaannya apa? Enggak. Sifatnya apa? Anda tahu. 就是他的个性是怎么样？你认识他所喜欢吃的吗？ Jadi 不知道。 Paulus setelah dia mengenal, memahami kebenaran yang sejati, akhirnya yang ketiga pun dia melangkah lebih lagi mengenal Kristus. 所以他认识基督之
他更远的快一步就是认识基督。 Seseorang yang sudah mengalami anugerah Allah, maka otomatis dia akan rindu bertumbuh untuk semakin mengenal Kristus. 所以当一个人真的信主之后，他有一个切慕心，真正在主里扎根生 Mengenal 长 di。sini ada hubungannya dengan relasi, ada intimasi di sana, ada sebuah pengenalan yang progresif. 就是认识的话， terus maju 意思是说更亲密的认识上帝。 Jadi memang dikatakan di sini adalah bahwa aku ada itu bukan karena kebenaranku, tapi Allah yang membenarkan. Nah, ketika kita sudah dibenarkan oleh Allah, di mana kita dibenarkan karena karya Kristus, maka tidak berhenti sampai di situ. Kita pun harus semakin mengenal Allah. 所以当他因为上帝的义的话，成为义人，所以他切慕就是更深的认识基督。 Nah, mengenal di sini mengenal Kristus di dalam kebangkitan dan kematiannya. 所以认识基督在这边是包括他的复活跟他的死的。 Kapan kita mengenal Allah? 我们什么时候认识上帝呢？ Ya, Paulus mengenal Allah ketika di dalam perjalanannya di Damsyik. 所以保罗认识上帝，因为他往这个大马士革的旅途上， Itu artinya ada sebuah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. 所以他有亲自遇到上帝。 Apakah seseorang yang sudah berpuluh-puluh tahun menjadi Kristen mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan? Belum tentu. 难道如果我们已经几十年认识主，我们会亲自认识上帝吗？还不一定。 Apakah seseorang yang baru 1 tahun menjadi Kristen sudah mengalami Tuhan? Bisa ya, bisa enggak. 有可能就是1年才信主的人已经经历到上帝，有可能是，有可能不 Mengenal di 是。 sini adalah berjumpa pribadi dengan Kristus. 就是认识上帝，那是亲自 Dia mengalami Tuhan 见 di 到上 hidupnya. 帝，他经历到上帝。 Kalau kita bertanya sejauh mana engkau mengenal Tuhan, dia bisa berbicara tentang pengalamannya dengan Tuhan. 所以，如果有人问你多认识上帝的话，他可以讲出来他与上帝的经历， Dia bisa menceritakan bagaimana Tuhan mengubah hidupnya. 他可以诉说上帝如何改变他的 Dia 生 bisa 活， menceritakan bagaimana Tuhan berkarya dalam hidupnya. 所以他也可以诉说上帝如何在他的生活动工， Dia bisa menceritakan siapa Tuhan di dalam hidupnya. 而且他可以诉说上帝对他的生命来说是怎么样的上帝。 Dan dia bisa berkata bahwa apapun yang terjadi, aku tidak akan pernah meninggalkan Tuhan karena dia tahu siapa Tuhan di hidupnya. 无论发生什么事情，我从来不会离开上帝，因为他真正知道上帝。 Seringkali persoalan hidup adalah sebuah kesempatan yang diizinkan Tuhan untuk kita mengalami siapa dia. 所以有时候我们所遇到的问题是，上帝许可我们经历到上帝。 Seringkali Allah hadir menyatakan diri di tempat-tempat yang tidak terduga. 有时候我们没有想到的地方，他会来到其中。 Di dalam keadaan-keadaan terpuruk di mana kita berada di titik nol. 那就是最低的一个情况的话，最卑微的情况，他就来到。 Ketika kita sudah benar-benar putus asa. 当我们真的感到失望， Seringkali Tuhan hadir di sana untuk menyatakan siapa dia. 上帝有时候在其中，就是说他要为 Sehingga 我 kita 们 bisa 同在 berkata。dan berdecak kagum. Tuhan, Engkau sungguh ajaib. 所以我们可以很奇妙，就是上帝，你真的奇妙的上 Pengalaman 帝。 ini membawa kita untuk setahap demi setahap mengenal siapa Tuhan. 所以这些经历带领我们更进一步的认识上 Dan 帝。 ketika kita semakin mengenal Tuhan, maka kita pun semakin percaya. 所以当我们更认识上帝，我们更相信他。 Tapi kadangkala kita memberontak. 但有时候我们就是反抗， Kadangkala kita tidak mau taat dan protes kepada Tuhan. 而且也不要顺服对上帝反抗。 Ketika Tuhan mengizinkan hal-hal yang kita tidak sukai, Tuhan izinkan di dalam hidup kita. 有时候我们不喜欢的事情，上帝许可他来到当中。 Tapi apakah Paulus mengenal Tuhan? Ya. 难道保罗真的认识上帝吗？ Secara 是。 progresif terus berkembang, maju dia mengenal siapa Tuhan yang telah menyatakan diri kepadanya di Damsyik. 就是他不断的一直在更认识上帝，就是这个上帝是他在
大马士革的礼车上所见到的。 Dan apakah pengenalan hidup itu membuat hidupnya semakin lancar? Oh enggak juga. 难道因为他认识上帝，使得他的生活更顺利吗？没有。 Justru kalau dia paparkan di dalam tulisan-tulisannya, dia banyak mengalami ancaman, dipenjarakan, lapar haus, kemudian selalu terancam. 所以，如果我们看这个圣经所记载的，他反而什么，快被杀了，后来被逼迫，后来坐船就是沉下去，各 Bahkan 种各 dia 样。 berdoa dan Tuhan mengatakan cukup kasih karuniaku bagimu Paulus. 甚至他向神求告，他就说：“我的恩典是够你用。 Apakah dia kecewa? ”难道他灰心吗？ Apakah dia meninggalkan Tuhan? 难道他离开上帝吗？ Ketika di dalam melayani dia menghadapi begitu banyak penderitaan, karam kapal dan lain sebagainya. Apakah dia menyerah? Tidak. 所以当他做侍奉的时候，经历到很多困难，难道他放弃吗？没有， Karena Paulus mengenal dan semakin mengenal siapa Tuhan. 因为保罗更认识这个上帝是 Bapak Ibu yang 谁。 terkasih, kita 亲爱的 perlu 弟兄姐 bertumbuh 妹， untuk mengenal Tuhan. 让我们更成长的更认识他。 Kalau kita mengenal siapa Tuhan kita, 如果我们真的认识我们的神， kita tidak akan khawatir, 我们不会忧虑， kita tidak akan takut. 我们不会惧怕， Karena kita tahu kepada siapa kita berserah. 因为我们知道我们的生命是交托 Kita 于 tahu 谁， siapa yang mengambil alih situasi hidup kita. 而且我们知道无论什么情况，谁在掌权， Kita tahu kepada siapa kita menaruh pengharapan dan hidup kita. 而且我们的指望是摆在谁，我们知道。 Saya pernah secara pribadi, masih lama, anak-anak masih kecil. Ada sebuah pergumulan yang saya alami, hamba Tuhan kan tidak lepas dari pergumulan. Saya ada rasa khawatir. 所以当我的孩子还小的时候，虽然我是神仆，但是我还是有忧虑。 Waktu itu saya dengan suami sedang berangkat menjemput anak di Madukoro. Anak-anak waktu itu masih SD. 当时我接孩子还在三一学校的小学。 Dalam perjalanan itu benar-benar saya khawatir secara manusia dan khawatir juga akan hari esok. 在旅途中，我真的非常忧虑我的前途。 Di dalam berpikir itu, Tuhan memberi saya hikmat dalam hati. 当时我一直在思想的话，但是上帝给我智慧。 Kenapa kamu khawatir? 你为何忧虑呢？ Dalam suara hati ya, hati-hati. 只是在 Kenapa 内 kamu 心， khawatir? 为什么忧虑呢？ Hati saya berkata, oh enggak kok Tuhan, aku enggak khawatir. 我说我没有忧虑啊，上帝啊。 Tuhan bilang, enggak kamu khawatir. 但是上帝说你忧虑了。 Terus di dalam hati ini seolah-olah ada seperti berbicara gitu. Kamu khawatir karena kamu enggak mengenal siapa aku. 就是你忧虑是因为你不认识我。 Oh saya bilang lagi, enggak. Aku kenal kok Tuhan. 没有，我认识你啊， Suara 上 itu 帝。 muncul lagi. 后来这个心里的话又出现了。 Kalau kamu mengenal siapa aku, 如果你认识我， kenapa kamu mau menjadi hambaku? 你为什么要成为我的神 Kalau 仆呢？ kamu mengenal siapa aku, kenapa kamu berani mempertaruhkan hidupku menjadi hamba Tuhan? 如果你认识我的话，你为什么敢成为传道人侍奉我呢？ Itu benar-benar menyadarkan saya. 那真的令我警醒。 Kalau kamu mengenal siapa aku, kamu berani dong menjadi hamba Tuhan. 如果你认识我的话，当然你很大胆的成为神仆。 Tapi setelah kamu menyerahkan hidupmu dan kamu katakan kamu mengenal aku, kenapa kamu masih khawatir? 你已经把生命就是献给上帝，你为何还要忧虑呢？ Dan saya ingat waktu itu pas musim-musim handphone lagi pakai BlackBerry. Ketika yang lain sudah pakai BlackBerry, kayaknya saya agak belakangan pakai BlackBerry. Dan saya ingat betul, saya tulis di status saya ingat saya tulis Yehova Jireh. 当时因为很流行那个什么黑 BlackBerry 是。 Lama waktu itu, tapi 很久了那 terakhir 个手机， semua udah 我 pada 还是 pakai, 没 saya 有 baru。pakai. 那但是我还是在我的 Iya, di 就是我的 status-status. 手机应该是旧的，但是我还是写我相信耶和华是我供应者。 Maksud saya dari pengalaman ini Bapak Ibu begini. Kita itu tidak luput dari kekhawatiran, ketakutan, kecemasan akan hari esok. Karena hari esok itu rahasia Allah, misteri bagi kita bukan? 我们当然没办法，可能离开忧虑啊、担心啊各种各样，因为将来是上帝的秘密。
Kadangkala saya ini orangnya melankolik ya. Kadangkala saya khawatir apa-apa yang belum terjadi udah berpikir. Suami saya bilang begini, kenapa sih kamu terlalu khawatir? Kenapa kamu mendahului Tuhan? 所以我是经常就是重视我的感受，所以我的丈夫有时候说，你为什么就是上帝还没做，你已经先做了，你先忧虑呢？ Jadi Bapak Ibu, kita bisa khawatir, kita bisa cemas. Karena hari esok itu tanda tanya bagi kita. Karena dalam sekejap keadaan itu bisa berubah. Karena kita tidak tahu. 就是我们当然可以忧虑，就是将来明天会发生什么，因为突然间都会改 Tapi 变，我们 kalau 不知道。 kita mengenal kepada siapa kita menaruh kehidupan, maka percayalah kita akan tenang dan damai. 如果我们知道我们把生命是摆在给谁的话，上帝的话，所以我们会很平 Dan 安 itulah 的。 yang dialami Paulus. 所以这就是保罗所体 Ketika dia 会 di 的。 penjara dan sedang menantikan untuk dijatuhi hukuman mati, justru di sana dia menulis surat Filipi dan berkata, bersukacitalah. 所以这个就是保罗，当他进监狱监牢的时候，要等着 Kenapa? 判死刑，他就是写给这个菲律宾人， Karena 你 dia 们要在主里喜乐， Karena dia mengenal siapa Tuhan. 因为他认识上帝是谁， Dia tahu kepada siapa dia menaruh kehidupannya. 他知道把生命是摆在给谁。 Kalau kita ingin untuk semakin mengenal kebenaran Injil Yesus Kristus 所以我们要更认识这个福音真义， dan anugerah keselamatan itu, 而且他的救恩， mari kita memberikan diri kita untuk terus dibentuk oleh Tuhan. 我们要献上我们自己，让上帝塑造我们。 Terserah dengan caranya Tuhan. 不管上帝的方法是怎么 Karena 样， sebenarnya Tuhan sudah memilih cara sih, udah memilih cetakan kita masing-masing. 只是因为上帝就是已经选择每个人所塑造 Kita 的。 tidak bisa protes, Tuhan kenapa sih engkau mencetak dia dengan cetakan yang nyaman. Tapi kenapa Tuhan mencetak aku dengan rasanya berat nih. Ada duri dalam daging. 我们不可以抗议，就是说上帝你为何就是用舒服的环境塑造他，而我的话很苦。 Tapi kita tahu sebagai arsitek kehidupan dia tahu cetakan yang tepat buat kita. 所以上帝成为这个你生命塑造的一个建筑师，他知道怎么塑造。 Ketika Tuhan memproses Paulus lebih daripada orang-orang Yahudi yang lain. 所以当上帝塑造保罗超过其他的门徒， Dan rata-rata para rasul pun mati syahid, mati martir. 所以很多这些门徒的话也是牺牲 Mereka tetap 牺牲 setia 己命 sampai，akhir. 所以我们要忠心到 Karena 底， mereka mengenal siapa 因为 Kristus. 他们认识基督。 Jadi jikalau di sini Paulus mengatakan mengenal Kristus di dalam kematiannya, 所以如果我们在这看到保罗认识基督以他的复活的 itu 大能， artinya kita tidak mengubur diri mati bersama Kristus, bukan. 并不代表就是我们要与基督一同死。 Tapi mati bersama Kristus di sini artinya kita ketika Kristus mati, kita pun mati terhadap dosa-dosa kita. 所以当基督已经为我们的罪死的话， Artinya- 我们也是为我们的罪已经死了。 Setiap hari pun kalau kita ingin mengenal Kristus, kita harus mengenal Kristus dalam kematiannya. Artinya setiap hari kita harus mati terhadap dosa-dosa kita. 所以如果我们在他的死里认识基督的话，我们必须对罪死。 Kita harus mati terhadap keinginan kita, kedagingan kita, kehendak diri kita yang tidak sesuai dengan Tuhan. 所以我们必须把我们的私欲、我们各种各样的罪恶的话，对罪的犯罪的一个动意的话，把它灭 Bahkan 亡。 ketika keadaan hidup yang Tuhan izinkan pun kita tidak suka, maka Tuhan ingin kita mati di sana dan berkata, ya Tuhan, jadilah kehendak-Mu. 虽然我们经历到我们不如意的、我们不喜欢的生活的话，我们还说愿你的旨意成全。 Bapak Ibu yang terkasih, 亲爱的弟兄姐妹， saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan kita hari ini. 我不知道今天你们所挣扎的， Tapi dari perikop ini kita belajar 3 hal. 但是从这一段经我们学习3点。 Hati-hati kita jangan sampai terpengaruh dengan ajaran-ajaran dunia masa kini. 所以我们不要被这个世界的一个教导所影响。 Semua kita raih bukan karena keuletan kita, karena semua perjuangan kita di luar Tuhan sia-sia.
我们不是因为我们努力而得到的，但是在上帝以外的努力 Yang， 那 kedua， 是空白的。 semua pencapaian kita, prestasi kita itu adalah hanya sampah. Karena hanya sementara semu. 所以我们所得到这一切都是有损的，因为一切都是不是真实的。 Dan sesungguhnya yang bernilai kekal itu adalah semakin mengenal Kristus. 真正有永恒的价值，那就是认识基督。 Izinkan Tuhan membawa kita untuk semakin mengenalnya. 所以让上帝带领我们更认识他， Karena mengenal Tuhan itu adalah sebuah anugerah. 因为认识基督是恩典。 Tuhan memberkati kita. 上帝祝福我们。